Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, kita mulakan pagi kita dengan bacaan pintu-pintu, dengan bacaan surah Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. InsyaAllah, sama-sama kita buka Al-Quran, surah Al-Kahfi, muka surat 293. 293. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah ayat 100. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Semangat kita pagi ini insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi bab yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdallih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita pada pagi ini, yang memberikan nafas pada pagi ini, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita semua sahabat di alam maya dan juga sahabat di dewan peluang untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua bersyukurlah kepada Allah kerana kita diberi peluang untuk berselawat. Dalam banyak-banyak manusia di dunia ini, kita diberikan iman dan juga kita diberikan keringanan lidah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 rahmat Allah bagi kepada kita. Jangan tanya, ustaz rahmat apa ustaz? Jangan tanya rahmat apa. Allah bagi rahmat, itu janji Allah. Bentuk rahmat itu Allah sendiri yang akan tentukan. Sama ada kesihatan kita, tubuh badan kita, rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mungkin kesulitan dalam masalah kita. Dengan kita berselawat, Allah memudahkan urusan kita. Tetapi yang penting, sebelum kita berselawat itu, sentiasa niatkan di dalam hati. Ya Allah, dengan berkat selawat ini, aku nak sekian-sekian. Aku nak dipermudahkan urusan sekian-sekian. Aku nak orang kata dimurahkan rezeki dan sebagainya. Kan? Dalam kita berdoa pun kita ada doa. Doa dimurahkan rezeki, doa dipermudahkan urusan, doa ditetapkan hati, doa menghilangkan kesedihan dan sebagainya. Jadi dalam selawat pun kita tetapkan niat. Untuk apa kita nak berselawat? Tetapi kalau saya sendiri, niat mutlak saya adalah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita berselawat. Sebab apa, setiap kali kita selawat ni, insya-Allah Rasulullah akan melihat selawat kita ataupun mendengar selawat yang kita kita sebut, kita lafazkan ini. Dan selawat ini tidak ada hijabnya. Akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selawat ini, insya-Allah. Okey. Jadi kita tengok dulu di FB, di IG. Assalamualaikum semua sahabat. Yang jauh, yang dekat, okey. Yang dekat kita dapatkan, okey. Yang jauh didekatkan. Sebenarnya terbalik, yang jauh didekatkan, yang dekat didapatkan. Okey. Tadi saya ada tengok ada sahabat daripada Sulawesi Tenggara. Jauh mari. Okey, selamat datang ibu-ibu, bapa-bapa daripada sahabat kita daripada negara jiran sebelah. Okey. Daripada sahabat kita daripada seluruh negara.
okey, daripada Perak, daripada Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Kedah, daripada semualah. Alhamdulillah. Okey. Share dulu kawan-kawan, share dulu sahabat-sahabat semua, share, like. Okey, kita sebarkan kebaikan. Moga-moga dengan asbab kebaikan ni, insya-Allah kita akan dapat pahala. Siapa yang mulakan satu kebaikan, insya-Allah dia akan dapat pahala kebaikan tersebut. Okey. Share, like. Share, like. Okey. Dan sediakan buku nota juga, insya-Allah. Hari ini saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk di sini. Walaupun sebenarnya saya ni tak layak untuk duduk di sini. Okey, ini bukan kerusi saya sebenarnya. Kerusi saya kat atas, dekat office saya kat atas tu. Okey, untuk berkongsi dengan sahabat semua sedikit ilmu yang saya ada. Insya-Allah siapa yang pernah mengikuti siri sebelum ini, siri solat Raudah sebelum ini, saya ada berkongsikan tentang solat Tarannum bil Quran. Siapa yang masih ingat lagi? Kalau ada yang pernah join sesi tu, boleh tulis kat situ, saya join. Saya pernah join. Okey. Sebab hari ini insya-Allah saya akan menyambung kembali sambungan kepada sesi yang sebelum ini. Tarannum Al-Quran. Jadi insya-Allah kalau sahabat-sahabat yang ada Quran boleh buka Quran, kalau ada yang buku nota boleh buka buku nota lah. Okey. Okey. Baik, insya-Allah saya akan mulakanlah kita punya perkongsian pada pagi ini. Tapi sebelum tu sekiranya ada salah dan silap daripada diri saya, kesilapan yang saya tak ketahui, boleh saya terbuka untuk menerima pandangan daripada sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Baik, sebelum ini dalam solat Raudah yang sebelum ini dalam solat Tarannum Al-Quran, saya pernah kongsikan tentang pengenalan ilmu tarannum. Ilmu tarannum saya kongsikan. Saya kongsikan juga dengan beberapa jenis lagu di dalam ilmu tarannum kan. Okey, siapa ingat lagi ada berapa jenis tarannum? Okey, boleh tulis dekat ruangan komen. Cik Fatih, ada berapa jenis lagu tarannum sebelum ini? 10. Masya-Allah. Oi, banyak sangat ada Cik Fatih. Ada berapa? Ada 7. Bagus, ada 7. Okey. Saya pernah jawab. Okey, surah Toha, betul. Sinun fa. Okey, Sinun fa. Surah Toha, betul. Okey. Berapa lagi? Okey, ada 7 sahabat semua. Okey. Pertama ada Bayati. Okey, Bayati. Yang kedua ada Nahwan. Masya-Allah, Ustaz Razali. Okey, saya muliakan tuan guru saya, Ustaz Razali. Okey. Beliau adalah guru Akademi Pengajian Al-Quran di SSC. Okey. Nahwan. Okey, kita ada Hijaz ataupun Hugaz orang panggil. Okey, kita ada Soba. Okey, kita ada Soba, betul. Atikah, Ruslan, Hijaz, Bayati, betul. Okey. Soba, kita ada Rast. Rast. Kita ada Jiharkah. Kita ada Sikah. Ada 7 lagu tu. Okey. Ana baru pertama gabung dengan Ustaz. Masya-Allah. Perindu syurga 39. Tak ada masalah. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey. Perindu syurga, moga-moga insya-Allah syurga pun merindui kita. Amin. Okey. Okey, Hijaz. Okey, alhamdulillah. Okey, ada 7 lagu sahabat semua. Dan sebelum ini juga saya menunjukkan contoh. Okey, contoh Tarannum Bayati. Tarannum Bayati menggunakan bacaan daripada almarhum guru saya lah, Tuan Guru Haji Hashim bin Bolhi. Okey, dengan surah Toha. Tapi hari ini saya tak dapat nak pancarkan. Okey, ada masalah teknikal sikit, tak dapat nak pancarkan bacaan surah Toha tu. Jadi insya-Allah kita akan menggunakan juzuk amma ataupun kita akan menggunakan surah Al-Ikhlas, surah yang terakhirlah di belakang. Jadi sahabat boleh boleh buka surah Al-Ikhlas. Okey. Okay, insya-Allah. Surah Al-Ikhlas ni antara yang dipanggil surah Al-Mu'awwizatain. Okey, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Okey. Tiga surah ni digunakan dalam perawatan Islam. Maksudnya kita menggunakan surah Mu'awwizatain ni untuk merawat. Jadi kalau sahabat yang ada gangguan tu boleh amalkan tiga surah ni. Okey.
Baik. Surah Al-Ikhlas. Tapi sebelum saya masuk kepada surah Al-Ikhlas ni, Taranum menggunakan surah Al-Ikhlas, saya nak memberitahulah kepada sahabat-sahabat semua, apakah faedah dalam kita mempelajari ilmu Taranum. Sebab kita kena tahu juga setiap perkara yang kita belajar tu, apa faedah-faedah dia, apa kelebihan-kelebihan dia. Okey. Tapi sebenarnya kita punya niat kita adalah untuk belajar Al-Quran. Okey. Faedah-faedah lain tu adalah sebagai sampingan sahaja. Niat kita nak belajar Al-Quran dan juga mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya nak kongsikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang 2835. Okey, mafhumnya, okey, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Okey. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, okey, lam satu huruf dan mim satu huruf. Shadaqa Rasulullah. Okey, bermakna di sini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin sampaikan adalah kita jangan mengharapkan faedah-faedah di dunia. Kita mengharapkan faedah ataupun kelebihan ataupun manfaat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pendorong semangat untuk kita membaca Al-Quran. Pernah tak dengar lawak? Okey, saya cerita lawak sedikit je. Okey. Ada satu lawak ni dia kata, Ustaz, saya tak boleh tidur lah. Kan, tak boleh tidur. Kan, dia tanyalah, macam mana saya nak tidur? Dia kata baca Quran. Kan, kenapa baca Quran? Sebabnya kebiasaannya bila kita dengar orang baca Quran ataupun kita baca Quran, kita tidur. Betul ke tak betul? Saya pun wallahualam, saya pun tak tahulah. Mungkin betul, mungkin tak betul. Ada lagi satu lawak, dia kata, macam mana nak tidur? Cuba baca buku sejarah, tidurlah dia. Itulah lawak lain lah. Tapi makna nak katanya sebenarnya itu adalah sindiran kepada kita, kan? Untuk peringatan untuk diri kita juga, peringatan untuk diri saya dan sahabat semua. Di mana kita bila baca Quran ni, kita baca dengan semangat, kita baca dengan qalbu, hati kita. Baca dengan hati. Maksudnya mentadabburlah Quran tu, kan? Bila kita baca tu, kita cuba untuk memahami makna Al-Quran, kan? Saya sendiri pun kadang-kadang saya tak faham pun apa makna setiap baharis ayat Quran tu. Ustaz Razli insya-Allah faham. Beliau belajar bahasa Arab, beliau belajar nahwu, balaghah dan sebagainya. Tapi maksudnya kalau kita tak belajar bahasa Arab dan sebagainya, apa yang kita boleh buat tuan-tuan dan puan-puan? Kita bacalah tafsir. Ikutilah tafsir, kelas tafsir daripada mana-mana ustaz, ceramah-ceramah dan sebagainya. Okey? Ataupun kita ada tafsir Quran Ar-Rahman tu, setiap kali kita baca satu ayat, kita baca terjemahan. Baca satu ayat, baca terjemahan. Dan dekat bawah tu ada penerangan, baca penerangan. So kurang-kurangnya lah. Sebab bila kita baca Quran ni, kita nak rebut segala pahala yang ada bila kita membaca Quran. Okey, yang dinatakan oleh Rasulullah SAW, baca satu ayat, baca satu huruf, dapat satu kebaikan, di mana digandakan 10 kebaikan. Masya Allah. Okey. Baik, kembali kepada faedah ilmu Taranum. Okey. Antara faedah ilmu Taranum ini saya ringkaskanlah. Okey, pertama, membantu kepada bacaan yang sahih dari segi sebutan huruf-huruf. Maksudnya sekarang ni, bila kita baca tu, kita sebut tu dengan betul lah. Kita sebut sin dengan betul, kita sebut sad dengan betul, kita sebut qaf dengan betul, ta, ba, da dan sebagainya dengan betul. Huruf-huruf hijaiyah tu kita sebut dengan betul. Dia kalau kita belajar biasa, misal katakan kita baca dengan guru kan, ba, ta, sa. Okey, itu belum 100% lagi kita dapat orang kata bacaan yang fasih ataupun sahih. Belajar seorang guru cukup ke? Saya nak tanya. Kita dekat sekolah, kita belajar berapa orang guru? Banyak guru kan? Kadang-kadang cikgu matematik tak datang, ada cikgu matematik ganti lain. Kan? Tak cukup belajar dekat sekolah, pergi dekat tuition. Tak cukup dekat tuition, pergi private. Tak tahulah, tak cukup lagi, tak tahulah apa. Kan? Tak cukup belajar dekat rumah, belajar dengan mak, belajar dengan ayah. Bermakna dekat sini apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita belajar Quran, kita kena ramaikan guru, banyakkan guru. Banyakkan guru. Cari guru-guru yang muktabar, yang boleh mengajar kita Al-Quran, yang boleh menerangkan kepada kita, okey, setiap huruf ni macam mana nak sebut, makna dia dan sebagainya.
Di Sahabat Amal Care kita ada akademi ilmu Sahabat Amal Care yang terdiri daripada guru-guru yang hebat. Saya kata hebat lah sebab saya kenal dengan mereka ni. Bukan calang-calang guru. Jadi siapa yang nak belajar Al-Quran boleh datang ke Sahabat Amal Care. Kita ada orang kata akademi Al-Quran, akademi ilmu, di mana guru-gurunya antaranya Ustaz Razali. Masya-Allah, beliau bila mengajar Quran, mengajar tajwid, insya-Allah beliau akan kupas setiap huruf ataupun setiap ayat tersebut dengan makna balaghahnya sekali, dengan nahwunya sekali, insya-Allah. Okey, harga pun berpatutan. Okey, balik pada sini dulu. Okey, yang kedua, mempunyai banyak pilihan lagu untuk sesuatu bacaan. Maksudnya 7 lagu tadi itulah yang saya sebutkan. Tetapi kena ingat, bila dalam solat jangan bertaranum. Saya dah cakap minggu lepas sebelum ni saya kata jangan kita bertaranum dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Taranum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok makmum hilang. Nak tahu sebab apa? Sebab kita bertaranum lah. Jangan baca taranum dalam solat, tapi bacalah secara murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tak apa. Dalam taranum ni bila kita nak baca, sebab tu tilawatul Quran ataupun kita seorang-seorang kan, tak ada apa, ada masa senggang kan, masa lapang buka Quran baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah dalam bilik. Tariklah suara tu setinggi-tinggi je. Tapi dalam solat jangan. Okey. So kita dapat mengenali bacaan-bacaan. Okey, apa faedahnya lagi? Sebab kadang-kadang saya minta maaf lah, saya cakap awal-awal lah, kadang-kadang saya pergi solat di beberapa tempat lah. Okey, saya ada mendengar imam-imam ni melagukan Al-Quran. Okey, membaca secara tertib, tapi lagunya tu mungkin lagu yang lain daripada yang lain. Saya kata lain daripada yang lain. Boleh faham-faham sendiri lah maksudnya kan. Tuan-tuan kalau dengar pun kadang-kadang suara dan sebagainya. Jadi bila kita nak jadi imam ni, perlulah memperbaiki bacaan kita. Okey, dari pertama tajuk itulah yang penting. Okey, tajuk itu yang penting. Sebab kadang-kadang ada apa orang kata, secara mungkin tanpa disedar melanggar hukum tajwid. Tapi saya tak nak kupas lah mengenai perkara tersebut. Cuma pengalaman saya lah bila solat di beberapa buah surau dan masjid, ada beberapa yang mungkin perlu diperbetulkan lagi bacaan. Okey. Ketiga, menambahkan kekuatan pada suara apabila membaca. Okey. Bila kita belajar taranum ni, insya-Allah suara kita akan bertambah padu. Sebab apa? Sebab kita belajar tabaqat suara. Kita belajar tabaqat suara dan kita menggunakan tabaqat suara tersebut di dalam ilmu taranum. Walaqad ja'alna fis samaa'i buruja. Kita menggunakan. Saya minta maaf suara serak sikit, saya minta maaf semua. Suara serak sikit, suara macam Ramli Sarip. Okey. Dan kita boleh gunakan suara yang rendah. Walaqad ja'alna fis samaa'i buruja. Kita gunakan suara qarar. Ada berapa tingkat tabaqat suara? Siapa ingat lagi? Siapa catat itu? Tabaqat suara. Bismillah. Ada qarar. Di sebenarnya ada bawah lagi. Ada bawah lagi. Bawah qarar ada lagi. Tapi kita biasa pakai qarar. Kita ada nawa. Kan, kita ada nawa. Kita ada jawab. Dan kita ada jawabul jawab. Jawabul jawab tu yang paling tinggi. Dan saya tak boleh buat sekarang. Sebab suara serak tak boleh buat. Okey. Kalau tuan-puan nak tengok macam mana bunyi jawabul jawab tu, tuan-puan bolehlah search di YouTube kan. Taranum jawabul jawab ataupun taranum Al-Quran. Nanti ada ustaz-ustaz yang akan explain. Okey, ini tabaqat jawabul jawab. Yang ni tabaqat jawab macam mana dan sebagainya lah. Okey, itu yang menguatkan suara kita, yang membentuk suara kita. Ada orang tanya saya, ustaz, ada itu soalan saya baca, ustaz, suara tak sedap boleh ke ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang baik, dan soalan ni selalu saya dapat kalau saya mengajar taranum. Dan ataupun kalau saya belajar taranum dengan guru, ada orang yang akan tanya, ustaz, kalau suara tak sedap boleh ke ustaz? Boleh. Boleh. Sebab apa? Kita membentuk suara. Tapi kena sabarlah.
Sebab ada orang suara dia diberikan anugerah oleh Allah SWT, suara dia memang sedap. Cuma nak tacak-tacak sikit je. Tacak-tacak, dah jadi sedap lah. Tapi ada orang suaranya tak sedap, macam saya. Dan saya kena belajar, kena membentuk suara. Saya membentuk suara bertahun-tahun. Dan membentuk tali suara. Apa maksud tali suara? Kalau sumbang, tali suara tak kena. Harakat pertama dengan harakat kedua tak ngam. Bunyi dia lari. Kan contoh. Walaqad ja'alna fis samai buruja. Okey, harakat pertama. Wa ja'ala fiha, tak kena tali suara. Sepatutnya wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Baru kena tali suara. Supaya tak sumbang bunyi dia. Okey. Macam mana bunyi sumbang tu? Saya nak explain susah sikit. Bunyi sumbang sebab dia kena bunyikan dulu barulah kita tahu sumbang ke tak sumbang. Tapi secara ringkasnya sumbang ni bermakna dia lari daripada tali suara yang sepatutnya. Okey? Kalau tali suara dia sepatutnya lurus, je tiba-tiba cengek sikit. Itu maksudnya lari daripada tali suara yang sepatutnya. Okey, baik. Yang ketiga, memberikan nafas yang panjang. Masya-Allah. Ada orang tanya, Ustaz, betul ke boleh nafas panjang Ustaz? Okey, kalau tanya saya lah, berdasarkan pengalaman saya, insya-Allah betul, boleh. Okey. Secara teorinya boleh. Dengan praktis. Ada satu kisah lah. Ini daripada qari, satu kisah daripada qari yang saya dengar. Dia accident pada satu hari, kan. Dia ni qari tau, nafas dia panjang, accident pada satu hari. Dan bila dia doktor sahkan accident, dia accident dan doktor sahkan perlu pembedahan. Bila dia bedah dada dia tengok paru-paru dia, masya-Allah besar paru-paru dia. Kan? Maknanya kata nafas panjang dia tu. Nafas dia punyalah panjang sampai paru-paru dia pun besar. Masya-Allah. Dan kita boleh memanjangkan nafas kita. Macam mana? Dengan buat latihan. Latihan macam mana Ustaz? Setiap pagi selepas bangun, okey, buat latihan nafas yang guru saya ajar. Okey, tarik nafas. Okey, sama-sama tarik nafas. Letak di perut. Macam mana letak di perut? Keraskan perut. Masing-masing boleh rasa perut. Keraskan di perut. Okey. Tahan 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas perlahan. Itu cara untuk kita melatih paru-paru kita. Okey. Boleh dan seterusnya 10 saat, 20 saat, 30 saat, 40 saat, 50 saat, 60 saat. Saya pernah sampai 1 minit. Tapi itu orang panggil kalau kita praktis macam tu, kan. Tapi kalau kita baca Quran menggunakan tarannum dan nafas tersebut, dia separuh daripada itu. Okey. Dan ada qari-qari yang boleh membaca Al-Quran, tarannum Quran dengan nafas 40 saat. Ada yang 50 saat pun. Okey. Boleh buka dekat YouTube, banyak. Okey. Dan selain daripada itu juga macam mana Ustaz? Banyakkan buat jogging. Jogging maksudnya setiap pagi tu ataupun petang lah, kan. Jogging sekejap 30 minit. Jogging. Lepas jogging tu balik rumah terus mengaji. Itu insya-Allah akan memanjangkan nafas anda. Siapa yang nak belajar tarannum lah. Okey. Sebab ini perlu konsisten, perlukan kepada istiqamah. Okey, mampu mengawal pergerakan suara. Mampu mengawal pergerakan suara. Betul. Especially kalau kita buat suara yang tinggi. Ada orang bila buat suara tinggi, dia tak mampu nak kawal suara dia. Menyebabkan suara dia jadi serak. Contoh macam saya lah. Saya tak mampu lagi nak kawal suara saya itu. Kadang-kadang serak. Kadang-kadang okey. Walaqad ja'alna fis samai buruja. Jadi serak. Kan? Tapi mungkin juga ada disebabkan oleh faktor-faktor lain, pemakanan, dari segi kesihatan, tak tidur lambat dan sebagainya, menyebabkan suara kita terjejas. Tetapi bila kita belajar tarannum, insya-Allah suara kita boleh dikawal. Maksudnya kita nak buat macam mana? Nak lantunkan suara, nak besarkan suara, ataupun nak tarik suara dan sebagainya. Ada teknik-teknik dia, lantun suara, besar suara, tarik suara, kan? Walaqad ja'al, kepit suara. Walaqad ja'al, itu kepit suara.
Nafis sama. Lepaskan suara. Nafis sama. Kepit suara. Iburuja. Itu teknik. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, ni samalah mempelbagaikan alunan lagu dalam setiap sikit sama je. Mostly sini ada 8 tapi ada beberapa poin yang sama saja. Jadi itulah dia punya dia punya kelebihan ataupun kebaikan dalam kita mempelajari ilmu taranum Al-Quran secara zahirnya. Secara zahirnya. Tapi maksudnya kalau yang Allah berikan kepada kita syafaat Al-Quran, kata pahala-pahala yang kita tak nampak tu, itu kalau kita belajar Quran tak belajar taranum tak apa. Memang kita akan dapat. Kalau kita belajar Quran. Bermakna sini tuan-tuan dan puan apa? Belajarlah Al-Quran. Okey? Belajarlah Al-Quran. Wih, dah 8.30 dah stop. Tak sedar dah 8.30. Okey, baik. Kita masuk kepada surah Al-Ikhlas sikit je. InsyaAllah. Boleh sahabat di Dewan, boleh ikut sekali lah dengan saya. Takut saya shock sendiri baca seorang-seorang kan. Boleh ikut sama-sama. Tak apa, ikut je walaupun tak jadi. Sahabat di Facebook, di IG pun boleh ikut insyaAllah. Okey? Share like. Share like. Ya. InsyaAllah. Okey, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 1, 2, 3. Billahi minasyaitanirrajim. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Okey, dia ada lagi teknik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Masya-Allah. Jelas kedengaran daripada Ustaz Razali. Masya-Allah. Okey, kita cuba surah Al-Ikhlas pendek saja. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Okey. Yang tadi tu saya buat saya tambah mudah sikit. Qul huwallahu ahad. Tambah sikit dia lenggok dia. Okey, tapi kalau biasa Qul huwallahu ahad. Okey, cuba 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Okey. Kedua, macam mana bunyi Ustaz Azali? Kedua. Cuba, boleh cuba. Masya-Allah, tabarakallah. Sikit lagi. Okey. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey. Kalau nak sambung boleh. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lepas tu lam yalid wa lam yulad. Okey. Apa balik semula yang ayat kedua tadi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey, naikkan sikit. Allahus samad. Okey, 1, 2, 3. Allahus samad. Okey. Itu harakat yang kedua. Harakat ketiga syuri. Lam yalid wa lam yulad. Cuba. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Dipanggil syuri. Bunyi dia berbeza sikit. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Itu kalau ayat pendek kita potong bunyi tu. Kalau dipanjang macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dipanjang Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Itu panjang. Okey, nafas panjang boleh. Okey, tapi ini ayat pendek. Kebiasaannya saya memang akan habiskan ayat tu pada kalimah itulah. Tak sambung-sambung. Okey. So kalau kita potong dia
lam yalid wa lam yulad. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Yalid. Dia agak susah sikit. Sebab apa? Bila kita nak tutup dia tu, lam yalid wa lam yulad, kita kena kembali semula kepada suara qarar kita. Yulad. Dia kena turun habis. Kalau tak turun jadi apa tuan-tuan? Jadi sumbang. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Dia begitu. Lam yalid wa lam yulad. Okey, seterusnya harakat yang ke berapa Ustaz Azali? Keempat, masya-Allah. Okey. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak dah bunyi tu? Okey. Sekali lagi saya dengarkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dipanggil qitah, gantung. Okey, ahad. Sebab apa kita gantung? Sebab dah habis ayat dia. Kita gantunglah. Okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, cuba. 1, 2, 3. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang penting, kalau saya belajar dulu, yang penting depan dengan belakang tu sama, ataupun dia kenalah depan dengan belakang ni. Walam itu, walam bunyi dia, ahad bunyi dia. Tengah-tengah tu nak lenggok macam mana pun terpulang. Tapi kalau nak lenggok pun kenalah pastikan lenggok itu betul. Maksudnya tak sumber lah. Okey. Perhatikan lenggokkan yang saya buat sedikit. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Bacaan yang perlahan, tak laju, jangan laju. Okey. Kalau laju tak menjadilah. Kalau jadi murattal lah. Okey. Kufuwan ahad. Okey. Saya lupa nak tekankan tajwid jangan ditinggalkan. Tajwid jangan lupa Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan tu jangan panjang sangat. Kufuwan. Jangan. Dia sikit je. Kufuwan ahad. Sebab apa? Dengun yang izhar halqi ni satu harakat saja dengunnya. Okey? Ahad. Sama juga walam yakul lahu. Kullahu. Okey? Dia tak panjang. Jangan panjang. Walam yakul panjang sangat tu. Sikit saja. Okey. So, itu yang harakat keempat. Dia ada sambungan dia. Okey, bagi saya habiskan harakat ahad. Okey. Sambung balik, kita ulang balik ayat dia. Qul huwallahu ahad. Habiskan. Qul huwallahu ahad. Habiskan. Okey, cuba. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Okey, kita naik sikit. Okey. Seterusnya, Allahu samadu lam yalid wa lam yulad. Itu harakat yang ke berapa? Yang ke 5. Allahu samadu lam yalid wa lam yulad. Habiskan. Okey. Okey, cuba, boleh cuba. 1, 2, 3. Allahu samadu lam yalid wa lam yulad. Okey, dan penutup. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, 1, 2, 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Tarannum bayati. 6 harakat. Kalau tanya saya, Ustaz,
Mana lagi susah Ustaz? Surah pendek ke surah panjang? Dua-dua susah. Okey, tak pernah ada yang dia sebenarnya susah tu. Okey, tafsiran susah tu adalah bergantung kepada qari itu sendiri. Bagi saya susah sebab saya belum mahir lagi. Tapi kalau tanya dengan qari antarabangsa, qari kebangsaan, insya-Allah mereka akan kata insya-Allah mudah saja dengan latihan. Itulah jawapannya, dengan latihan. So kalau tak latih memang akan jadi susah lah. Kan? Ni yang pendek ni, ayat pendek. Kalau ayat panjang pula dia mudah sebab ayat dia panjang, tetapi nafas pula pendek. Tu. So banyaklah faktor yang menentukan kita punya bacaan tu bagus ke tak bagus. Kan dari sudut tajwidnya. Tajwid kalau dalam tilawatul Quran tak silap saya lah, betulkan saya salah, markah dia 40 markah. Okey, markah tajwid dalam tilawatul Quran. Yang lain-lain 10, 15 lagu apa nama ni, suara. Lagu tak silap 15 ke? Suara 10. Itu. Tapi tajwid tu yang paling penting. Okey. Jadi itu sajalah insya-Allah perkongsian saya pada hari ini, pada pagi ini. Minta maaf saya ambil masa terlebih sikit 5 minit. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menyertai perkongsian kita pada pagi ini di Alam Maya dan juga di Dewan. Okey. Moga-moga apa yang saya kongsikan tersebut, apa ilmu yang saya kongsikan tu memberi manfaat kepada sahabat semua. Okey. Di dunia dan di akhirat. Okey. Dan saya nak cakap awal, okey, belajar dengan guru-guru lain juga. Tak seperti yang saya cakap ni, semuanya betul, boleh jadi tak betul juga kan. Boleh jadi saya pun tak sedar. Yang saya cakap tu tak betul. Tu maksudnya sekarang ni kena belajar lagi. Kena belajar. Bila kita belajar baru kita tahu. Kan? Kita tahu, kita amalkan, kita praktikkan. Okey, tapi insya-Allah apa yang saya ajarkan tu adalah daripada guru-guru saya yang saya dah belajarlah insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih sahabat semua. Okey, jadi setakat ini sajalah perkongsian pada pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.